Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Di sini saya Siti Nurhaliza binti Alias dan juga rakan saya Nur Alia Natasha akan menerangkan tentang penilaian kami untuk audiogram dan juga masalah pertuturan. Baiklah, yang pertama ialah masalah pendengaran. Apa itu masalah pendengaran? Ia merupakan satu keadaan apabila seseorang itu mengalami masalah untuk mendengar serta tidak dapat mendengar seperti individu yang normal. Ia juga dikenal pasti sebagai individu yang mengalami masalah pendengaran. Ia juga boleh terjadi dalam keadaan yang teruk, sederhana ataupun ringan. Dan ia boleh dikata lain, seseorang yang mengalami gangguan dan pendengarannya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, penilaian audiogram. Apa itu audiogram? Audiogram merupakan graf daripada hasil pemeriksaan menggunakan audiometer. Di dalam audiogram itu, terdapat dua ujian yang dilaksanakan. Yang pertama ialah ujian kondaksi udara dan ujian kondaksi tulang. Walau bagaimanapun, kedua-dua ujian ini dilakukan berdasarkan keperluan. Baiklah, saya telah memilih satu keputusan audiogram yang telah dilakukan, yang telah sebelumnya dilakukan pemeriksaan kepadanya. Jadi, audiogram ini terbahagi kepada dua graf. Ada sesetengah audiogram yang dia satu graf je yang mewakili telinga kanan dan kiri, tapi yang saya pilih adalah telinga kanan untuk telinga kanan, telinga kiri untuk telinga kiri. Yang mana penanda warna merah itu mewakili telinga kanan dan penanda berwarna biru itu mewakili telinga kiri. Dan kita boleh juga lihat pada kertas keputusan audiogram ni ada R dengan L tu. R tu mewakili right iaitu kanan dan L tu mewakili left iaitu kiri. Jadi kita mudahlah nak menganalisis telinga kanan juga dengan telinga kiri dengan tepat. Jadi berdasarkan audiogram yang telah saya uji, saya dapati ada dua ujian yang dilaksanakan. Yang pertama ialah ujian kondaksi udara dan ujian kondaksi tulang. Kiranya dua-dua ujian itu dilakukanlah pada individu untuk audiogram tersebut. Ujian kondaksi udara ini diwakili oleh garisan yang lurus, manakala ujian kondaksi tulang ini diwakili oleh garisan yang putus-putus. Jadi kita boleh nampak tadi kalau kita tengok balik dalam graf, ada dua jenis garisan dalam graf tu, iaitu garisan yang tegak-tegak lurus dan juga garisan yang putus-putus. Kondaksi udara juga dikenali sebagai AC, iaitu air conduction, dan kondaksi tulang juga dikenali sebagai BC. Jadi kita akan gunakan istilah AC dan BC ni lah dalam penilaian nanti. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan untuk telinga kanan dahulu. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, saya telah menilai bahawa telinga kanan ini mengalami masalah jenis sensorineural. Yang mana telinga kanan ini tiada airborne gap. Apa itu airborne gap? Airborne gap merupakan gap antara kondaksi tulang dan juga kondaksi udara. Kita nampaklah garisan putus-putus dan garisan yang tegak-tegak tu, dia tiada airborne gap, yang mana dia tak melebihi 10 desibel pun. Kalau kita tengok gap antara garisan putus-putus dan garisan yang tegak tadi tu, tak ada, tak lebih daripada 10 desibel pun. Kita nampak yang telinga kanan ni garisan dia rapat, garisan putus-putus dia dan garisan yang tegak-tegak tu rapat. Kemudian AC dan BC juga berada dalam keadaan yang tidak normal. Saya sudah terangkan AC dan BC ini mewakili apa tadi kan? Kiranya AC air conduction iaitu kondaksi udara, dan juga BC ini bone conduction iaitu kondaksi tulang. Jadi kita nampak garisan putus-putus dan garisan yang lurus dekat
tadi tu berada dalam keadaan yang tidak normal, yang mana sepatutnya kalau keadaan yang normal, garisan, dua-dua garisan tu akan berada dalam lingkungan 20 dan ke bawah. Maksud 20 dan ke bawah tu adalah 20, 19, 18 sehingga ke bawah lagi lah. Kiranya garisan putus-putus dan garisan yang lurus ni, yang kiranya macam tak putus-putus tu, berada dalam keadaan tidak normal. Sebab kita tengok sendiri dalam graf, garisan tu sendiri melebihi daripada yang normal, melebihi daripada 20. Okey. Kemudian saya juga menganalisis dan juga menilai bahawa tahap pendengaran untuk telinga kanan ni adalah teruk. Sebab apa saya cakap dia teruk? Sebab ia melebihi 70 desibel, yang mana kita nampak pada graf garisan ni sudah melebihi 70. Kiranya dia dah dalam 73, 74 macam tu. Macam tu. Jadi dia dah lebih lah daripada 70 desibel tu. Jadi dia dikategorikan sebagai pendengaran yang teruk, tahap pendengaran yang teruk lah. Jadi berdasarkan penilaian kita, penilaian saya untuk telinga kanan tadi, kita dapati bahawa ia mengalami jenis masalah sensorineural kan. Okey, jadi masalah sensorineural ini ialah masalah yang berkaitan dengan bahagian dalam telinga, yang mana telinga kita ada terbahagi pada 3 bahagian kan, luar, tengah dan juga dalam. Okey, jadi sensorineural ini berkaitan dengan dalam. Okey, jadi masalah sensorineural ini mungkin berkaitan dengan saluran separuh bulatan, koklia, saraf pendengaran ataupun tip structure. Okey, yang mana tahap pendengaran tadi yang telah dinilai tadi untuk telinga kanan ni amat berkait rapat dengan masalah sensorineural ni lah. Okey, yang mana tahap tadi kita dapati tahap dia teruk kan, sebab dia 70 lebih-lebih sikit dalam 74, 73 macam tu kan. Okey, jadi kita dapati, okey, jadi kalau dia dah ada masalah bahagian dalam ni, mungkin ia menjejaskan pendengaran untuk individu ni lah, yang sehingga kan tahap dia jadi 70 ke atas. 70 ke atas lah, kiranya melebihi 70, dan ia berada pada tahap yang teruk kerana masalah telinga dia yang organ yang dalam ni mengalami masalah yang teruk. Jadi ia berkait rapat. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang telinga kiri. Okey, berdasarkan penilaian saya untuk telinga kiri ni, saya mengenal pasti bahawa telinga kiri ini mempunyai jenis masalah campuran. Kenapa saya cakap dia mempunyai masalah campuran? Kerana ada airborne gap, iaitu udara, gap antara udara dan tulang lah, kondaksi tulang dan kondaksi udara dia. Okey, kiranya kalau kita tengok dalam graf, ini dalam graf yang saya tunjukkan, okey, kita nampak garisan yang putus-putus. Okey, putus-putus tu kondaksi tulang kan, dan juga yang tegak-tegak tu kondaksi udara. Jadi kita nampak antara garisan putus-putus dan garisan yang tegak-tegak yang tak putus-putus tu dia ada gap. Okey, macam kita nak tahu dia ada gap, dia melebihi 10 desibel. Okey, kalau kita tengok dalam graf, kita nampak yang garisan jarak gap antara garisan putus-putus dan garisan yang tak putus-putus tu melebihi 10 desibel. Kita boleh nampak. Okey, dan AC dan BC juga berada dalam keadaan yang tidak normal. Okey, kita boleh nampak dalam graf tu, okey, kita nampak bahawa dekat dalam graf tu garisan yang putus-putus dan juga garisan yang tak putus-putus tadi tu dia lebih daripada 20 desibel, yang mana
saya ada nyatakan pada slide untuk telinga kanan tadi saya dah terangkan normal tu adalah 20 ke bawah. Maksud 20 ke bawah tu adalah 20, 19, 18 dan ke bawah lah. Okey. Jadi kita nampak garisan putus-putus dan garisan yang terputus-putus tu dia lebih daripada 20. Jadi AC dan BC dia berada dalam keadaan yang tidak normal lah. Macam tu. Dan tahap untuk telinga kiri ni tahap pendengaran yang sederhana. Okey, kenapa saya cakap ia sederhana? Kerana garisan-garisan tu berada dalam lingkungan dia tak lebih daripada 70 desibel. Kiranya kalau 70, 71, 72, 73 tu dah kira teruk kan. Kiranya kalau yang macam ni, kalau kita nampak paling-paling pun dia macam 68, 67 paling tinggi pun macam tu. Okey, jadinya saya menilai ia sebagai pendengaran sederhana lah. Saya menilai dia sebagai pendengaran sederhana macam tu. Okey, baiklah, berdasarkan penilaian pada telinga kiri tadi, kita dapati bahawa telinga kiri ini mempunyai masalah jenis campuran. Jadi, apa itu masalah campuran? Masalah campuran ialah masalah daripada gabungan sensori neural dan juga gabungan daripada konduktif. Yang mana tadi sensori neural saya telah terangkan untuk telinga kanan kan, sebab telinga kanan tadi mengalami masalah sensori neural. Dan konduktif pula merupakan masalah yang berkaitan dengan telinga tengah dan juga telinga luar. Bahagian telinga luar dan telinga tengah lah. Okay, jadi masalah campuran ini melibatkan bahagian telinga tengah dan luar serta bahagian telinga dalam. Kiranya masalah campuran ni melibatkan tiga bahagian ni. Okey, jadi kat sini kita dapatlah mengaitkan. Okey, kalau masalah campuran ni dia kalau dah mengalami masalah campuran, takkanlah tahap pendengaran dia normal kan. Jadi ia masalah campuran ni adalah sebabnya lah telinga dia ni tak dapat berfungsi seperti tahap yang normal. Kiranya tadi tahap kiri ni kita nilai dia sebagai tahap yang sederhana lah. Kiranya dia bukanlah pada tahap yang normal, sebab dia pun ada masalah yang untuk mewakili tiga bahagian kan. Macam melibatkan bahagian tengah dan luar serta bahagian dalam. Jadi tak mungkinlah untuk dia ada pendengaran pada tahap yang normal tu. Macam tu. Jadi masalah ini berkait rapatlah dengan tahap tu. Macam tu. Okey, jadi kesimpulannya, kesimpulan daripada penilaian audiogram untuk telinga kanan dan telinga kiri ini, kita dapati tahap pendengaran telinga kanan ini lebih teruk berbanding telinga kiri. Tapi kenapa kanan lebih teruk sedangkan kanan itu melibatkan sensori neural saja, iaitu bahagian dalam sahaja, berbanding dengan campuran untuk telinga kiri yang dia melibatkan bahagian luar, tengah dan juga dalam. Okey. Jadi kat sini telinga kanan mungkin mengalami masalah sensori neural yang lebih teruk jika mahu dibandingkan dengan telinga kiri. Walaupun telinga kiri ni mengalami masalah campuran. Okey, kiranya kalau nak diterangkan, mungkin telinga kanan dia mengalami masalah sensori neural yang sangat teruk. Mungkin sangat teruk di bahagian-bahagian yang tertentu lah kan, bahagian-bahagian untuk telinga dalam lah. Tapi mungkin telinga kiri mengalami masalah yang berkaitan dengan telinga dalam tu, masalah dia ringan je. Kiranya tak adalah terlalu berat seperti telinga kanan. Dan mungkin untuk bahagian konduktif dia, yang untuk telinga luar dan telinga tengah, mungkin dia mengalami masalah telinga tu sumbat saja, macam ringan macam tu je lah. Jadi sebab itulah telinga kiri ni walaupun dia campuran,
dia punya tahap tu tak teruk. Tak teruklah seperti masalah untuk telinga kanan tadi, walaupun telinga kanan ini mengalami masalah sensori neural saja. Okey, begitu. Okey, jadi saya sudah terangkan tentang penilaian audiogram yang berkaitan masalah pendengaran lah. Jadi seterusnya, di slide yang seterusnya akan diterangkan oleh rakan saya berkaitan dengan masalah pertuturan. Baiklah, nama saya ialah Nur Alia Natasha binti Muhammad Kamaluddin. Seterusnya, saya akan menganalisis sebuah video mengenai seorang kanak-kanak sedang menjalani sesi terapi pertuturan. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan apa maksud masalah pertuturan. Masalah pertuturan merupakan masalah yang berlaku apabila seseorang itu tidak dapat mengeluarkan bunyi bahasa atau tidak dapat menyebut perkataan dengan betul dan tepat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya ialah seperti masalah artikulasi. Contohnya bibir disumbing atau dia ada masalah lelangit. Selain itu, faktor penyakit dia pun boleh menyumbang kepada masalah pertuturan. Contohnya dia mengidap autism atau sindrom Down. Jadi kesan kepada masalah pertuturan ni ialah orang suka untuk memahami apa yang mereka cakap lah, sebab dia cakap tak tepat, bunyi-bunyinya tak betul. Jadi apa yang kita boleh buat ialah dia perlulah menjalani sesi terapi pertuturan untuk bantu dia bercakap dengan lebih baik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang video yang telah saya pilih. Video yang telah saya pilih ini mengenai seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Max, di mana dia ni mengidap apraksia. Seperti yang kita tahu, apraksia ni ada banyak jenis, tetapi apa yang dialami ialah apraksia of speech, iaitu CAS. Baiklah, apa itu apraksia? Apraksia merupakan gangguan neurologi bunyi pertuturan kanak-kanak, di mana kanak-kanak yang mengalami apraksia ini tidak boleh menggerakkan mulut dan lidah untuk menghasilkan bunyi percakapan dengan betul dan tepat. Maksudnya, kanak-kanak yang mengidap apraksia ini mempunyai masalah untuk menyampaikan mesej dari otak ke organ pertuturan, sebab mereka ni bukan tak tahu apa yang mereka nak cakap. Mereka tahu apa yang mereka nak cakap, cuma mereka tidak boleh menggerakkan alat artikulasi mereka dengan kelajuan yang tepat. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan berlaku apraksia ini ialah dia berpunca daripada kerosakan saraf pada otak yang terjadi disebabkan oleh jangkitan penyakit atau berlaku kecederaan pada kepala. We put on 2 cars? Yes. Alright, so we want it. Whenever we can anticipate what Max should say, we're going to help him to say it and tell me yes. Yeah. Okay, wait, I want to make sure you're in there. Okay. Berdasarkan video tersebut, saya dapat mengenal pasti bahawa kanak-kanak itu tidak dapat menyebut konsonan S dengan jelas. Contohnya ialah seperti perkataan yes. Di mana apabila cikgu dia tadi suruh dia menyebut yes, tapi dia tidak dapat menyebut yes dengan tepat, sebaliknya apa yang disebut ialah yeah. Jadi kita di situ kita tak dapat dengar huruf S di belakang. Sebaliknya kita dengar yeah. Ibaratnya dia menambah huruf A dengan H di perkataan tersebut. Jadi apa yang berlaku di sini ialah dia mengubah huruf S tadi kepada huruf lain. You want 3 cars? Yeah. Okay, now we want to script that. I want 3 cars. Say I. Say 1. 3. Say T. Cars. Alright, so we're gonna ask him to say things that he can say. Seterusnya ialah dari segi sebutan huruf konsonan T. Apa yang dapat saya perhatikan berdasarkan video di atas ialah kedudukan huruf T dalam perkataan boleh menjejaskan cara dia untuk menyebut tu. Contohnya, apabila huruf T berada di hujung perkataan, dia tidak boleh menyebut perkataan tersebut dengan jelas. Maksudnya tak bunyilah huruf T tu. Manakala apabila huruf T tadi berada di awal perkataan, dia boleh menyebut. Baiklah, yang pertama ialah contoh yang pertama ialah one. Perkataan one, di mana huruf T perlu dibunyikan di hujung, tetapi apa yang kanak-kanak tadi sebut ialah wah. Maksudnya ibaratnya hilang bunyi T tadi. Dia menggugurkan bunyi huruf T tadi. Yang seterusnya ialah
kanak-kanak ini tidak boleh menggabungkan huruf konsonan THR. Sebab apabila cikgu dia tadi suruh sebut tree, tapi dia tak boleh. Jadi cikgu dia tadi cuba mengubah perkataan tersebut kepada T dan dia boleh menyebut T. Ibaratnya hilang bunyi THR tadi. Tree kepada T. Dia melesapkan bunyi tersebut. Let me hear you say happy. Tummy. Alright. Okay, so I want to hear baby. Good job. Mummy. Say me. Good. Say mummy. Mommy. Daddy. Say D. Good job. Say D. Good. Now say daddy. Good. Do it again. Daddy. Good. Alright, this one's a puppy. So we want to do a backward chain. Say P. Good job. Do it again. P. Now say pa. P. Good. Do it. Selain itu, saya juga dapat mengenal pasti bahawa kanak-kanak tersebut lebih sukar untuk menyebut suku kata di belakang apabila huruf konsonan digabungkan dengan huruf konsonan. Manakala dia lebih mudah untuk menyebut suku kata di hadapan apabila huruf konsonan digabungkan dengan huruf vokal. Baiklah, keadaan yang pertama ialah kanak-kanak ini sukar untuk menggabungkan beberapa huruf konsonan lain dengan huruf Y. Jadi, perkataan yang berakhir dengan huruf Y, dia akan gantikan huruf Y tadi dengan huruf E. Contoh yang pertama ialah perkataan happy. Tapi, dia tak sebut happy, dia sebut happy. Sama juga dengan daddy. Bagi perkataan daddy, disebut dad. Bukan E tapi Bagi papi pula dia sebut papi. Jadi kat situ kita dapat lihat suku kata di hadapan iaitu HA, hair, dia dapat sebut happy. Sama juga dengan daddy. Dad tu dia dapat sebut tapi yang suku kata di belakang dia tak dapat sebut. Bagi perkataan mami pula dia menyebut mamam. Maksudnya dia mengulang perkataan tu. Dia memang tinggal terus mi dekat belakang. Tell me that you want more cars. I. Mo. Cars. Nice job. Okay, I'm going to get you some more. Seterusnya ialah dari sebutan huruf konsonan R. Apa yang saya dapati ialah kanak-kanak ini tidak dapat menyebut huruf konsonan R dengan jelas. Contohnya ialah perkataan more car. Apa yang kanak-kanak tersebut tadi ialah mah. Maksudnya memang tak bunyi R di belakang tu. S memang saya dah terangkan dekat slide atas tadi, memang dia tak boleh sebut S. Ditambah pula dengan huruf R lagilah memang dia tak boleh sebut. Jadi kita dapat lihat kat situ berlaku pengguguran huruf R dalam perkataan. So we can do these. Let me hear you say mama. Dada. What does a dog say? Now can you say woof woof? Let your turn, say woof woof. Good job, woof woof. And tell me papa. Good. And tell me, what does a bird say? Tee. Good. And what does a cow say? Moo. Do it again. Moo. Seterusnya ialah huruf vokal. Seperti yang kita tahu, huruf vokal terdiri daripada 5 huruf iaitu huruf A, E, I, O, U. Jadi daripada video di atas, saya mendapati bahawa kanak-kanak tersebut dapat menyebut perkataan yang mempunyai huruf vokal A dan I dengan baik. Contohnya ialah perkataan mama, papa, dada, titi. Jadi keempat-empat perkataan ni dia dapat sebut dengan jelas. Oleh itu, saya dapat membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak tersebut dapat menyebut perkataan yang mempunyai suku kata yang ringkas, iaitu mama. Maksudnya tak ada gabungan beberapa huruf yang kompleks lah. Contohnya seperti people. Jadi perkataan seperti people tu agak sukar lah bagi kanak-kanak yang mengidap apraksia ni. Yang seterusnya ialah contoh perkataan yang dia tak boleh sebut, iaitu huruf vokal O. Perkataannya ialah mu, bunyi lembu, mu. Kalau kita dapat dengar kanak-kanak tersebut sebut mu tu macam agak janggal sikit, macam mo kat situ. Jadi kita dapat lihatlah bahawa dia tidak dapat sebut huruf O dengan jelas. This boy is going to open. What's he going to do? Tell me. Open.
Good. Do it again. Open. Good. Open. She says, oh, no. What does she say? Oh? No. No. Good. Do it again. Oh? Now bite your tongue and go, no. Good. Oh, no. Okay. This is an oboe. That's an oboe. It's an instrument. Say, oh. Bow. Bow. Go. Berdasarkan video di atas, saya mendapati bahawa kanak-kanak ini mempunyai masalah dalam menyebut suku kata akhir. Sebagai contoh ialah huruf vokal O. Kanak-kanak ini boleh menyebut vokal O apabila huruf O tidak digabungkan dengan huruf konsonan lain. Contoh perkataannya ialah oh no. O di hadapan dia boleh sebut, manakala no dia tak boleh sebut, iaitu N huruf konsonan digabungkan dengan O huruf vokal, dia tak boleh sebut. Apa yang disebut ialah oh nah. Maksudnya O tu dia ditukarkan kepada huruf A dengan H. Keadaan yang kedua ialah huruf vokal E. Kanak-kanak ini tidak boleh menyebut vokal E apabila ia digabungkan dengan huruf konsonan lain. Contohnya ialah perkataan open. O dia boleh sebut sebab O tadi di hadapan boleh sebut. Manakala pen dia tak boleh sebut. Dia tidak boleh menggabungkan P-E-N. Apa yang disebut ialah O, macam tu je. Jadi apa yang saya boleh nampak kat sini ialah cara dia bertutur agak janggal lah sebab dia punya pola penekanan pertuturan tu macam pelik, janggal sikit. Dan yang seterusnya ialah ketika kanak-kanak ini bertutur, dia banyak jeda, iaitu dia tidak boleh menggabungkan terus. Open, dia mesti cikgu dia ajar open, open. Maksudnya ada jeda di antara suku kata tu. Oleh itu, apa yang saya dapat simpulkan berdasarkan kesemua video di atas ialah kanak-kanak tersebut sukar untuk menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal. Maksudnya ada huruf yang dia boleh gabung dan dia boleh sebut. Ada juga yang bila bergabung huruf-huruf tu dia tak boleh sebut. Yang seterusnya ialah dia juga sering menambah fonem, menukar fonem dan menghilangkan fonem. Contoh bagi menukar fonem tu maksudnya perkataan tu ada huruf O tapi ditukar jadi huruf A, ataupun huruf E ditukar juga kepada huruf A. Bagi menghilangkan fonem juga, contohnya seperti yang saya telah terangkan tadi, more. Dia tak bunyi pun R, jadi more, macam tu je. Yang seterusnya ialah dia juga sukar untuk menggabungkan suku kata, terutamanya suku kata yang lebih kompleks lah, yang menggabungkan beberapa huruf. Kalau yang ringkas tu dia boleh lagi sebut, kalau yang kompleks tu dia agak sukar lah bagi dia. Dan yang terakhir ialah dia juga mengalami masalah kelancaran untuk bercakap sebab kanak-kanak apraksia ni ataupun termasuklah maths ni, dia banyak jeda. Untuk satu perkataan tu dia banyak jeda, jadi mengambil masa lah, tak lancar lah cara percakapan dia.